1 minit lagi. Kita sudah ada 466. Sebenarnya Microsoft ni boleh masuk 1000. Sebabnya kita buat dengan Microsoft Teams. Kita nak bagi peluang penyertaan yang lebih ramai, insyaAllah. Tapi apa-apa pun pukul 3 petang kita mula Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Nida? Boleh. Boleh gambar okey? Okey, gambar okey. Boleh nampak, boleh. Boleh nampak Boleh. Alright, kita mulakan Okey. Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya diberikan nikmat untuk kita satu sesi perkongsian yang kita namakan program perkongsian amalan PDPR berkesan melalui aplikasi ClassPoint. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan setugas saya Encik Muntarasan SPC Sains dan Matematik kerana sudi menjadi juruteknik penyelaras juga memberikan sedikit takliman betul? Okey, baik, boleh. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Najah Hasnida Iman Isa, Guru Perkanan SMK Kamunting yang menerima pelawaan saya untuk berkongsi pengalaman beliau yang saya lihat status beliau di Facebook terpanggil untuk saya korek sedikitlah, kongsi sedikit ilmu. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan SIC yang berkesempatan untuk bersama-sama pada petang ini. Dan seterusnya kepada semua hadirin yang Cikgu Hasnida, sebenarnya saya sedikitlah perkenalan saya dengan penceramah yang kita undang pada kali ini seorang yang sebenarnya sangat suka pada cabaran, terutama sekali yang berkaitan dengan ICT. Saya selalu mengikuti perkembangan beliau melalui Facebook. Itulah gunanya Facebook. Kadang-kadang ada yang bermanfaat untuk kita rasa terpanggil untuk mendapatkan sedikit perkongsian. Terima kasih Hasnida kerana status anda tu sebenarnya memberi motivasi, inspirasi juga kepada sesiapa yang mencari sebenarnya. Tahniah kepada Salam sejahtera pengelola program hari ini, Puan Najah Roslinda Syari, Pegawai SIC Plus Sains Sosial PPD Larut Matan dan Selama. Penceramah kita Bengkel ClassPoint, Puan Najah Hasnida Mat Hisab PK Co-Curriculum SMK Kamunting, pegawai-pegawai PPD Larut Matan dan Selama, dan para peserta bengkel yang saya hormati sekalian. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada penganjur yang berjaya mengadakan bengkel ClassPoint ini. Saya rasa kita dah biasa menggunakan pelbagai aplikasi semasa kita jalankan PDPC secara dalam talian. Tadi kita nampak bilangan kehadiran bengkel ini pun menunjukkan komitmen guru-guru kita untuk belajar sesuatu yang baru. Kita perlu mengetahui aplikasi sedia ada dan terkini untuk kita memastikan PDPC secara dalam talian yang kita jalankan menyeronokkan dan menarik minat murid-murid kita. Di samping itu, ia juga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman murid serta memudahkan kita menjalankan pentaksiran biaya darjah secara tersusun dan berkesan. Saya bagi pihak PPD berharap guru-guru dapat menerka dan menggunakan ilmu yang kita belajar hari ini untuk meningkatkan lagi kualiti PDPC kita. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Puan Najah Roslinda dan penceramah kita Puan Hasnida dan semua peserta bengkel ClassPoint. Selamat berbengkel, terima kasih.
Okay, terima kasih Cik Mutarasan atas kata aluan tadi. Hadirin semua, sebenarnya keperluan untuk kita menambahkan ilmu-ilmu melalui kepelbagaian pendekatan dalam PDPR kita adalah sangat penting, terutama sekali apabila PDPR yang saya rasa akan berterusan memandangkan kes-kes dari fasa epidemik kepada pandemik dan yang terbaru pula kepada endemik, yang kita rasa peranan kita sebagai seorang guru mencari apakah pendekatan-pendekatan yang bagaikan untuk menarik minat murid. Sebab kadang-kadang kita lihat data-data daripada sistem PDPR, kita dapati penglibatan murid dah semakin menurun, saban bulan memandangkan terlalu panjang. Itulah sebabnya kita ambil inisiatif ini untuk mencari perkongsian-perkongsian. Walaupun banyak perkongsian-perkongsian yang ada di medan sosial, di internet, dah ada banyak lambakan-lambakan sebenarnya. Tetapi kadang-kadang itu terlalu banyak, kita tak tahu pula nak pilih yang mana, nak start yang mana. Jadi kenapa saya pilih ClassPoint? Sebab saya merasakan di media sosial banyak dah seperti viral ClassPoint ini. Sudah tentunya dia ada satu keistimewaan yang tidak terdapat dalam aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi Puan Hasnida, Puan Najah Hasnida, saya minta nanti tolonglah kongsikan ilmu ClassPoint ini dari yang asas, dari yang asas, langkah demi langkah, supaya peserta-peserta program kita ini dapat memulakannya. Dan kepada mereka yang dah mahir itu, ada sedikit ilmu, sudah tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari semasa ke semasa, saya rasa kita boleh saja interrupt untuk bertanya. Tak ada masalah kan, Nida? Jadi saya lebih mesra sebenarnya Hasnida ni panggil dengan Cikgu Nida. Jadi kita mengharapkan masa yang kita untukkan kepada Puan Nida adalah 2 jam ataupun 2 jam setengah. Jadi gunakanlah sepenuh masa ini untuk berkongsi kepada kami, peserta-peserta bengkel, apakah sebenarnya ClassPoint? Apa menariknya ClassPoint ini? Kenapa kita perlu mencuba ClassPoint ini berbanding dengan aplikasi yang lain. Jadi sebagai permulaan, kita persilakanlah Puan Najah Hasnida untuk memulakan program ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Hajar Roslinda selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Encik Mutarasan, pegawai SSC Kelas, PPD Larut Matan dan Selama, rakan-rakan pegawai SIC Kelas yang lain, pengetua guru-guru besar dan juga rakan-rakan guru lah yang saya hormati. Tahu saya rasanya bukan sekadar di daerah Larut Matan dan Selama saja. Saya rasa semua rakan-rakan Maya yang ada di mengata sekolah-sekolah semuanya dahagakan pengetahuan. Okey, saya akan kongsi slide . Kalau tak nampak tolong maklumkan . Nampak Okey, pada hari ini kita akan buat perkongsian amalan PDPR berkesan via ClassPoint. Okey, jadi untuk pengetahuan guru-guru saya berkongsi tentang ClassPoint ni di FB sekadar orang kata teruja dengan aplikasi baru yang terkini, tapi sebenarnya taklah terkini. Dah lama daripada 2017 lagi dah ada, dan kemudian cuma dia agak viral sejak akhir-akhir ni, dan kongsian ini sangat menarik dan saya mencuba dan sebab tu saya kongsikan, dan yang mana yang baik kita dapatlah, yang mana yang tak baik tu kita ketepikanlah. Okey, jadi sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya
dapat pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 1995. Ada rakan-rakan universiti saya dalam perkongsian kali ini, ada bersama. Okey, dan kemudian buat diploma pendidikan KPLI di IPSI dan perkhidmatan saya di SMK Datuk Kamarudin, kemudian SMK Jelai dan yang terkini di SMK Kemunting. Option saya khusus sastra Melayu. Memang saya tidak ada pengetahuan ataupun kemahiran dalam ICT ni, kalau diikutkan pada option saya, dan akan tetapi saya mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru. Saya tak boleh statik pada satu keadaan. Jadi itu sifat saya lah. Tak tahulah kalau orang yang berbintang Scorpio ni dia memang macam tu. So saya suka meneroka ilmu-ilmu baru ni. Dan hasil daripada PKP tahun lepas, saya merasakan satu cabaran untuk menghadapi PDPR ni. Jadi menyebabkan saya gigih untuk mencuba mengambil ujian dalam Google Certified ni, dan saya berjayalah berupaya untuk dapat Google Certified Educator level 1, level 2 dan seterusnya Google Certified Trainer, peringkat yang tinggi, dan sedang dalam perancangan untuk memohon Google Certified Innovator. Okey. Dan versi VLE Negeri Perak dan juga daerah NMS, tapi tak berapa nak aktif sangatlah sekarang ni, sebab lebih menumpukan kepada sekolah. Jadi cikgu-cikgu, apabila saya sebut saya berlatar belakangkan bukan berlatar belakangkan ICT, saya mengambilkan konsep inilah, mengasah kapak ni, maknanya apa sahaja yang kita miliki, tak kira apa jua ilmu pun, kita jangan jadikanlah dia bagai kapak yang berkarat. Jadi kita perlu setiap kali, walaupun orang kata kita dah berusia, macam saya dah berusia menjejak ke angka 50 tahun, tapi kita tetap juga berusaha untuk mencuba memperbaiki, menambah ilmu, supaya nanti kita, harapan satu saja, supaya ia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan seperti mana yang diutarakan oleh CEO Injino, Dr. Jonian, if there's only one thing we should learn from the COVID disruption we are experiencing, that is our teaching and learning must go digital. Kita nak tak nak, kita terpaksa hadapi cabaran dunia pendidikan ni. Kita terpaksa tak boleh kekal dengan cara yang biasa, walaupun kita tahu ada kenyataan bahawa mungkin kita selesa dengan keadaan yang dah biasa kita lalui semasa kita belajar dulu. Tapi perkembangan hidup pada masa sekarang, keadaan situasi masa sekarang menuntut kita meneroka dalam bentuk yang anak-anak kita dah biasa. So saya yang paling penting saya lekatkan, saya mesti tahu dulu daripada anak murid saya. Sebab tu saya terokai apa sahaja platform ataupun aplikasi yang terkini, supaya mereka tahu, sebab kita guru, sebab kita pendidik. Okey, jadi itulah berpegang kepada Profesor Yohanis Surya. Sebab saya sejak akhir-akhir ni banyak terlibat dengan yang pendidik Indonesia. Guru yang baik ialah guru yang memberikan motivasi dan menjadi inspirasi bagi peserta didiknya, anak didik kita. Kita tak boleh lelah, dan kemudian bersama dengan kaedah yang baik yang dapat memudahkan yang sukar dan menjadikan pembelajaran itu menarik dan merangsang pelajar. Okey, jadi ini situasi anak-anak didik kita sekarang. Beban kerja yang sekolah yang telah melampau sangat. Walaupun dalam sekolah saya memang pesan tak perlu banyak-banyak cakap sehelai, sebab kita tahu kekangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Okey. Dan yang kedua ialah kaedah konvensional. Mungkin kita dah biasa, tak boleh nak move on dengan perubahan yang terkini. Dan kemudian kaedah yang bersama berulang-ulang. Mungkin kita asyik, mungkin bagi latihan rujuk buku teks. Benda tu kita lalukan, kita buat selalu. Kerap kali cara macam tu
Dia maknanya pelajar ni dia menuntut pelbagai cara. Mungkin hari ni kita guna buku teks, esok kita guna so kita kena cubalah itu situasi pelajar kita sekarang. Okey, dan di samping tu faktor-faktor lain lah, faktor-faktor lain yang kita tak boleh kawal. Okey. Jadi kenapa class point? Class point ni dia mengubah PowerPoint tu menjadi lebih powerful dan okey, ada gangguan sikit ya. Biasalah bila kalau macam ni memang sedia maklum lah 2 tahun PDPR ni 2 tahun PKP ni memang lalui dah. Cikgu saya lebih suka petang ni kita buat sesi perkongsian ni secara santai. Kalau cikgu masa penerangan saya ni, kalau cikgu ada soalan ke apa kemusykilan ke, cikgu boleh terus saja tanya okey. Kemudian class point dia menjadi powerful. Maknanya class point ni dia dah memang sedia ada dah dalam PowerPoint tu, dah menjadi lebih interaktif sebab di antara guru dengan pelajar tu dia ada interaksi di situ. Okey, jadi kita lihat untuk pengetahuan cikgu, pengajar ni lebih daripada 100 dah ada lama dah di seluruh negara. Bukan di Malaysia saja, ketika PDPC secara bersemuka ataupun ketika PDPR, dah lama dah guna. Okey, kita sejak akhir-akhir ni lah, pada tahun ni lah baru perkara ni muncul. Okey, cikgu saya tak nafikan ada pelbagai jenis lagi aplikasi yang lain. Okey, ada banyak yang Nearpod dan sebagainya, tapi kita raikan perbezaan Class point ni salah satu, terpulang pada kita cara yang nak yang mana kita nak guna, tapi kita belajarlah Okey, ini macam ni lah macam kita PowerPoint ni kita macam ada AK47 untuk nak bagi enhance kita punya pengajaran tu. Okey, jadi apa yang bagusnya tentang class point? Yang pertama, okey, semua laptop atau komputer memang dah ada Microsoft Office. Okey, yang tu kita sedia maklum. Kemudian ia mudah dikendalikan kerana dia memang dah wujud sedia dalam PowerPoint. Okey, dan kemudian feature dia dalam PowerPoint tu sentiasa akan dikemaskinikan dari semasa ke semasa. Sebab macam bulan 7 tahun lepas, baru dimasukkan lebih banyak feature yang membantu cikgu. So bukan tentang jenis aplikasi cikgu, tapi tentang siapa yang menggunakannya. Okey, kalau kita rasa kita dapat benda yang simple tapi kita boleh manfaatkan untuk anak didik kita teruskan. Okey. Okey, jadi kelebihan class point ni seperti yang mana yang saya katakan tadi, okey, memang dah sedia ada built-in dalam PowerPoint. Dengan hanya satu klik saja kita dapat mengubahkan slide PPT PowerPoint biasa kita tu kepada lebih berinteraktif. Dan kemudian dia memudahkan cikgu murid tu tak perlu nak install apa-apa di aplikasi di handphone dia atau komputer, dia just melalui web browser saja. Okey, dia buka Google je dia dah boleh. Kemudian ada kumpulan sokongan, kita ada wujudkan grup sokongan di FB dan juga di Telegram yang akan membantu dan memberi bimbingan dan tunjuk ajar dan juga beri idea bagaimana kita nak laksanakan class point ni ataupun bagaimana kita nak laksanakan PDPR kita. Okey, akan ada banyak idea yang kita boleh ambil daripada situ. Okey, seterusnya, objektif pembelajaran pada akhir sesi pengusian ni saya mengharapkan guru-guru akan dapat menguasai ciri-ciri tools dalam class point, kemudian membina kuis interaktif di PowerPoint dan lain-lain ilmu lah yang kalau cikgu dapat Okey, kaedah menggunakan class point ni, dia ada dua cikgu. Okey, yang pertama adalah untuk guru untuk membina kuis tersebut. So cikgu kena masuk ke dalam URL ni classpoint.io. Classpoint.io itu adalah untuk guru. Manakala untuk murid ialah classpoint.app. Yang tu untuk murid. Jadi dua link ni penting IO tu untuk guru, jadi cikgu perlu install Classpoint ni dulu dalam komputer cikgu.
Okey, tapi kalau kata untuk murid mereka tak perlu install apa-apa. Dia sekadar orang kata masuk ke web browser dan terus boleh guna ClassPoint ni. Okey, kita lihat cikgu. Okey, ni saya berikan sedikit tips lah bagaimana ni saya tips ni bagaimana nak jadikan satu aplikasi tu berada di handphone. Berada di handphone kita senang, tak payah kita nak pergi Google dan type. Saya dapat ni daripada rakan guru saya di sekolah, itu Cikgu Asidah kongsikan cara ni dan kemudian saya gunakan, dan Cikgu Sheila ClassPoint trainer pertama kat Malaysia, dia dah permudahkan dalam bentuk infografik macam ni. Okey, jadi cikgu boleh tonton video di sebelah ni. Okey, jadi kat sini bila dekat handphone ni, okey, cikgu just type saja, suruh anak-anak murid classpoint.app. Okey, type saja di Google. Okey, dapat paparan tu, kemudian nampak ni ada titik 3 di hujung ni. Okey, just klik, kemudian add to home screen. Okey, dah masuk. Okey, dia akan ada di screen, home screen handphone. So dekat sini ni dah boleh dah, pelajar dah buka, dia dah boleh type dah class code dia. Okey, sama juga dengan cikgu boleh je terus masuk ke ClassPoint app ni kalau nanti nak nak join ClassPoint yang saya akan mulakan sebentar lagi. Jadi yang inilah cara-cara dia untuk masuk melalui handphone. Cikgu boleh cuba sekarang. Okey, classpoint.app. Okey. Okey, seterusnya. Okey, jom kita cuba. Cikgu dah masuk ke belum? Okey, sekejap ya. Okey, saya berikan okey, kelas kodenya di sini. Okey, kelas kodenya di sini 32593. 32593. Cikgu cuba masuk dulu. Okey, 325 masuk classpoint.app, lepas tu 32593. Okey, dah ada 108 orang cuba masuk. Saya pun tak tahu macam mana. Macam mana ya? Saya sudah lost lah. Sekarang ini dengan phone ini kita sekarang tengah dalam itu present kan. Jadi itu phone masih lagi boleh tak? Boleh masuk tak? Atau kena guna komputer? Kena guna apa? Komputer lagi ke? Kalau tak cikgu tak payah guna komputer pun kalau nak masuk ni. Kita sekarang ini kan cikgu tengah dalam present kan. Jadi kami boleh lagi masuk ini join ini quiz ke ClassPoint? Boleh, tapi sekarang ni dah penuh dah cikgu, dah 200. Dah 200 orang. Okey, ClassPoint ni dia sampai 200 orang. Okey, ni maknanya dah masuk. Maknanya ahli dah penuh dah. Walaupun kita hari ni attendance saya tak dapat tengok lah. Okey. Okey, dah cukup 200 orang. Okey, jadi yang untuk 200 orang ni, okey, kita tengok dulu. Boleh jawab soalan ni, ada soalan tinjauan awal penggunaan ClassPoint. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba jawab bila saya mulakan. Assalamualaikum Cikgu Nida. Ya. Saya nak tanya. Ya. Saya memang dah ClassPoint ni. Okey. Lepas tu bila saya present, anak murid saya tak nampak kelas kod ni ke memang ni ya? Dia sebenarnya kelas kod tu, okey cikgu, kelas kod tu
Okey, saya buka kat sini. Dekat bahagian atas ni, dekat customize ribbon ni, ada. Dia kena tick ni. Display class code. Cikgu nampak tak? Okey. Okey, nampak. Saya dah klik dah display class code tu tapi dia tak keluar juga. Dia tak keluar juga. Ke sebab saya present sebagai individual ni slide. Dia boleh present sebagai individual. Kalau dekat slideshow ni, cikgu set up slideshow ni, boleh saya buat browse Google Window. Tapi bila cikgu nak present sama ada dekat Google Meet ke ataupun dekat cikgu kena ambil entire screen. Entire screen. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, jadi cikgu kita boleh mula sekarang. Okey, kita tengok dulu. Saya tak paparkan lagi, saya tak on lagi kuis tersebut. Okey, sekejap ya. Okey, saya akan mula ya kuis. Bersedia? Cikgu ni dah jawapan E tu tak ada kan? Sebab dua-dua C. C dengan C. Yang E tu saya rasa sepatutnya yang last sekali tu. Apa dia? E tak ada, DE. E tak ada kan? Cikgu buat dua-dua C. Itu A, B, Cikgu biasa free dengan pro C. Sebab cikgu ambil yang itu ya. saya ambil Kan C jugalah. Okey. Dia 5 ya. Okey, tak apa. Okey, cikgu kat sini. Okey, dah bagi. Okey. Hello. Hello, Assalamualaikum. Saya Hanifah. Saya ada menggunakan aplikasi ni waktu Google Meet dan saya rakam. Tapi bila saya buka balik rakaman tu, dia tak keluar, tak ada kod, tak ada graf-graf ni bila kita tengok semula. Memang macam itu ke? Cikgu share melalui window ke entire screen? Entire screen lah. Entire screen? Dia sebab dia paparan dekat Meet tu. Dia kalau maksudnya macam Google Meet tu kan kita nak share kat budak kan. Jadi budak nampak lah kan. Tapi tak keluar. Suara saya je ada. Memang macam tu ya. Sebab dia kalau kata kita buat streaming dekat Meet pun dia akan nampak orang yang bercakap tu. Maksudnya tak adalah paparan multiple choice macam sekarang ni tengah paparkan multiple choice. Dia punya graph semua memang tak ada Sebab dia keluar window lain. Dia tengok. Okey, tapi ada cara dia cikgu kalau cikgu nak saya tunggu sampai habis. Okey, saya close submission ya. Okey, bila close submission, okey, nampak ya. Okey, daripada sini. Okey. Okey, saya tengok ada 248 orang yang tidak pernah menggunakan class point. Okey, jadi maknanya tahu tentang kelas point. Okey, saya dapat maklum balas ni lah. Okey, maknanya ramai dalam kalangan kita yang tak tahu lagi tentang kewujudan kelas point ni. Tak apa, nanti kita akan belajar lah. Okey, jadi saya pangkah. Okey,
Saya akan mengugus. Okey. Okey, seterusnya sekejap ya cikgu. Okey, boleh tak cikgu apa ni? Sebab saya nanti dulu. Tolong jawab sekali lagi lah. Okey, saya lupa pula nak bagi tahu dekat cikgu satu benda. Sekejap. Okey, takat 200 orang Okey, yang ini tak apalah cikgu. Tu saya ingatkan dah 4. Okey, 190 orang yang jawab. Okey, tak apalah. Okey, saya close submission sebab tadi Okey, jadi bila close submission ni, saya akan save save for review. Okey, keputusan ni saya akan save for review ataupun saya akan insert result as slide teruslah okey, dia masuk dalam simpanan kita. Okey, terusnya yang kedua, okey, saya dapat maklumat lah awal bahawa cikgu-cikgu ada yang ramai yang tak tahu Okey, cikgu saya nak maklumkan dulu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan save for review dan insert result as slide. Okey. Okey, maksud dia save for review ni maknanya cikgu-cikgu simpan respon pelajar tu untuk dinilai kemudian. Cikgu nak semak kemudian. Kemudian ataupun insert result as slide ni ialah cikgu simpan dan masukkan respon latihan pelajar ke dalam slide sedia ada. So cikgu ada bukti bahan latihan pengajaran cikgu dalam slide tersebut. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, yang ini adalah word cloud. Okey, jadi cikgu boleh tolong jawab apakah aplikasi yang digunakan oleh cikgu selama ini ketika PDPR. Okey, saya onkan sekarang. Okey, cikgu boleh cuba jawab apakah yang aplikasi yang cikgu boleh okey, yang selalu biasa cikgu guna. Okey. Ada guna Kahoot, Google Meet, okey, Telegram, OneNote, okey, banyak aplikasi lain Jamboard. Okey, jadi yang mana yang besar ni ialah yang paling kerap. Yang paling kerap pelajar jawab, itu dia akan menjadi yang paling besar lah. Okey, okey, jadi banyak respon. Okey, Telegram, Quiz Wizard, banyak pengetahuan cikgu-cikgu kita, live worksheet, okey, yang sebelum ni. So, maknanya dah banyak kita raikan perbezaan apa sahaja cara ataupun aplikasi yang ada. Kita boleh manfaatkan lah ikut kesesuaian, ikut jenis pentaksiran yang kita buat. Okey, kita boleh raikan lah. Okey, dah 144 orang, 149 orang. Okey. 150, 200 orang. Okey. Okey, masih lagi berjalan. Okey cikgu, kelas point ni namanya pun dalam talian dia sangat bergantung kepada talian internet dan juga dia bergantung juga kepada kapasiti komputer cikgu ataupun laptop cikgu. Okey, jadi dalam satu saya close submission. Masih ada masuk. Okey, saya save for review. Cikgu tengok bila saya save for review, button ni terus saja bertukar menjadi hijau. So maknanya kalau kata saya nak semak selepas ni, saya boleh buka. Okey, saya boleh buka view respon ni balik. Okey, dan saya tengok saya punya feedback respon yang diberikan oleh ni. Okey, kalau kata ni saya nak highlight top answer, ni maknanya yang paling banyak lah cikgu guna ialah Google Meet, Telegram dan juga Quizzes. Okey. Tapi kalau kata saya ni, dapat ni dan kemudian saya insert result ni as slide. Maknanya masukkan dalam slide. So maknanya dia dah ada dalam paparan slide kita.
Okey, jadi masa ni pun kita boleh word cloud details can be found in the notes section below. Sebab bila kalau kata masa tadi tu kita boleh klik saja dekat sini, kita tahu siapa pelajar kita yang jawab, ya. Okey, seterusnya kita pergi yang quiz yang kedua. Okey, ni short answer. Okey, air mata apakah yang manis rasanya? Jadi saya mulakan. Air mata apakah yang manis rasanya? So, window ni cikgu boleh gerak-gerakkan ya. Boleh gerak-gerakkan. Kalau kata pelajar tak nampak jelas paparan dia dekat handphone, dia boleh ya. Dan kemudian kat sini cikgu boleh buka responses ni. Okey, sama nak tengok ya. Pelajar ni ataupun cikgu boleh tutup. Responses ni boleh tutup. Ni sini okey, kita tak benarkan, nanti kalau nampak dulu dia meniru. So kita buka lah, kita tutup lah biar bagi dalam tempoh masa tempoh masa yang ditetapkan. Okey, dah berapa kita tetapkan kata ni, tengok jumlah pelajar yang jawab di sini di bahagian bawah ni. Setakat ni 24 orang. Okey. Dan masa ni dekat sini cikgu. Masa ni dia dekat bawah ni yang tanda oranye ni. Masa ni dia dah apa ni? Boleh jawab ke cikgu? Nampak masa tadi macam mungkin sebab banyak sangat respon. Okey. Ramai yang jawab ya, air mata kucing. Okey. Jadi kalau kata semua jawapan ni, okey, saya akan close lah submission sebab kita nak pergi belajar lagi macam mana kita nak buat quiz ni. So saya close submission walaupun baru 78 orang, bergantung pada line, nak tunggu semua tak habis. Okey, saya minta maaf, saya close dulu. Okey, bila saya close maknanya dah apa ni, tutup. So saya akan insert teruslah insert terus slide ni. So bila saya insert, okey, cikgu tengok bila saya insert dia ambil masa lama cikgu sikit sebab ramai. Selalunya kalau pelajar kita dalam 20-25 orang macam tu, dekat 50 dia tak ada masalah. Okey, jadi bila dah insert, cikgu tengok ya, bentuk jawapan dia. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, ni untuk short answer. So ketika macam ni, cikgu bolehlah semak. Okey, cikgu bolehlah semak jawapan cikgu tu, jawapan pelajar cikgu tu betul ke, salah ke, boleh semak. Nanti saya tunjukkan cara macam mana. Ni macam ni, apa ni, ejaan yang salah ke, macam kalau kata cikgu boleh apa ni, katalah ambil warna pen merah ni, okay, cikgu boleh semak boleh semak kalau betul ke, ni mungkin ejaan, okey, yang ini yang cikgu boleh lah. Okey, seterusnya ini boleh tengoklah jawapan dia akan terpapar macam ni. So bila cikgu insert, dia akan masuklah semua jawapan-jawapan tu dalam slide cikgu ya. Air mata gembira pun ada, air mata kasih, diabetes, ya, air mata kejayaan. Okey, jadi semua sebab ramai okey. Ini adalah slide drawing. So slide drawing ni kita boleh buat macam-macam lah. Okey, ni jadi cikgu tolong jawab, apakah aplikasi yang wujud dalam Google Apps? So dia dah bagi dah dekat sini, hint dia, bukan hint lah, jawapan ni asal dan apa ni, jawapan awal dia, jadi cikgu boleh cari dalam word puzzle ni. Okey, saya mula. Okey, so bila mula ni, okey, kalau kita boleh tengok nanti dia akan respon lah ya. Berapa lama cikgu ambil masa untuk nak jawab, dia standard lah ya. Kita boleh bagi latihan tu pada pelajar. Tengok, okey, cikgu Solehah dia ambil 1, semua dia ada 10, dia hantar 1 dulu. Nak cepat yang lain. Okey, kita tengok macam tu lah proses dia akan berlaku. So dia akan masuk anak murid cikgu tanda
Dan dan cikgu boleh save. Yang mana yang cikgu nak save, cikgu boleh save. Okey. Kalau kata tak save semua, cikgu boleh je lah save. Yang mana sebahagian-bahagian yang cikgu nak saja. Boleh tanda dekat sini. Okey, ataupun yang cikgu like ke, suka ke, boleh sahaja di sini. Terus, okey. Jadi saya ada bintang ya. Okey, saya close submission sebab saya tak nak nanti banyak, nanti dia akan lag. Okey, jadi insert result as slide. Okey, bila saya insert result as slide, okey. Assalamualaikum, Cikgu Nida nak tanya. Ya. Kalau macam kita terus insert result as slide, kan kita tak tekan save for review, still kita boleh tengok juga tak? Ataupun Boleh. memang tak apalah, maksudnya tak perlu klik save for review, kita just tekan insert result as slide tu memang boleh tengok je lah. Ya, ya. Okay, thank you. Kalau kata kita tak nak insert tu sebab kita tak nak lagging macam ni kan. Kita mungkin boleh save for review dulu. Lepas tu nanti bila dah habis kelas, barulah kita semak. Dia macam tu. Kalau kita langkah kita nak cepat, kita nak orang kata nak insert, boleh je terus insert result as a slide tu. Sebab kita dah save dah jawapan pelajar ni, kita dah save dah untuk review. So bila kita buka ni dia dah boleh. Sebab nampak dia akan baca banyak lah kan sebab jawapan-jawapan pelajar tu. Tapi kalau nak kita save for review saja dulu pun boleh. Okey, ni tengok nampak dia dah masuk dah jawapan pelajar ni. So sebab kalau kata ramai, dia akan ni lah sampai berapa ratus orang. Jadi pelajar kita tak adalah sampai beratus-ratus orang ya. Okey, nampak dia akan tersimpan di sini. So, Puan nak tanya. Ya, saya. Okey, pada paparan tadi saya tengok bila dia keluar dekat handphone, paparan dia kecil. Boleh tak kita adjust bagi paparan dia besar? Boleh suruh pelajar tukar kepada landscape. Dia mungkin nampak besar sikit. Okey Puan, terima kasih. Okey, sama. Dia satu cara yang itulah kepada landscape ataupun dekat komputer pun sebenarnya pelajar boleh. Kalau tak kat handphone lah. Okey. Ramai yang hantar ni. Okey, jadi bila kalau kata saya stop ni, dia kata want to keep your ink notation, maknanya kita kena keep lah, baru contengan kita tu di save. Kalau kita discard, maknanya apa saja yang kita tulis kita semak tu dia tak nampak di situ. Okey, kita kena keep. Annotation tu semua kena keep ya, sebab saya nak terus pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, tadi nampak dekat tepi sebelah kiri saya ni berapa banyak jawapan dah disimpan. Okey, sebagai bukti evidence kita kepada dalam pengajaran, kita boleh juga upload nanti kepada pelajar bukti-bukti latihan yang telah mereka buat ya, setelah kita semak. Okey, banyak ni latihan. Jadi kat sini kita dah boleh tengoklah ini jawapan dia. Okey, kita boleh paparkan kepada pelajar, ni jawapan dia, classroom, kalender, YouTube, Jamboard, dan semua ni kita boleh bincanglah balik dengan pelajar di mana jawapan yang sebenar. Okey, seterusnya, okey, berikan gambar yang ni berkenaan dengan image upload. Berikan gambar swafoto anda, okey, tanda perkenalan. Okey, saya mulakan.
Kemudian kita boleh save for review dan kemudian nanti dia boleh terus simpan dan nanti saya akan boleh keluarkan. Cikgu Sakia pun ada, Cikgu G. Saya save for review. So bila kalau kata saya save for review, nanti dia dekat sini dia akan keluar warna hijau. Macam ni kalau cikgu klik balik dekat warna hijau ni, cikgu akan nampak balik cikgu punya ni dah insert. Gambar-gambar ni dah ada. So cikgu insert lah result ni as a slide. So semua jawapan pelajar ataupun latihan yang cikgu bagi, cikgu pelajar selesaikan latihan matematik dan sebagainya tu, semuanya akan diminta mereka upload balik sebagai dalam image upload ni. So cikgu akan dapat latihan diorang dan boleh semak. Ni adalah contoh. Saya tamat slide sebab saya nak pergi terus kepada slide seterusnya. Nanti nak scroll dekat sini dia lama. Dia tengah baca. Sebab saya buat hands on terus dengan cikgu. Nampak dekat sebelah kiri ni semua gambar-gambar yang cikgu hantar dah termasuk dalam slide. Dalam slide saya. Jadi itulah contoh yang sebenar bagaimana bila kalau quiz tu kita buat dengan pelajar-pelajar. So sekarang ni kita jom guna class point. Bagaimana cara untuk kita buat ataupun dapatkan aplikasi class point ni untuk digunakan dalam komputer kita. Yang pertama cikgu, apa itu class point? Seperti mana yang saya terangkan tadi, dia merupakan satu aplikasi tambahan pengajaran interaktif yang ada dalam PowerPoint itu sendiri. Dia memberikan kuasa, ada unsur wow dalam PowerPoint kita. So maknanya sebelum kita guna class point tu, pada saya, sebab kalau kita dah biasa dah guna PowerPoint ni, kita dah biasa dah guna PowerPoint dalam presentation kita. Jadi sekarang ni dia ada bagi satu orang kata booster lah untuk bagi kita punya pengajaran tu lebih menarik. Selama ni kita guna PowerPoint, kita hanya paparkan slide saja sambil bercakap kan. Kalau kita nak buat quiz lain boleh. Kita pergi kepada Quizizz ke, kita pergi kepada live worksheet ke. Tapi sekarang ni dia dah memang built in dalam PowerPoint tu sendiri. Kita dah Hello, Assalamualaikum. Ya, salam. Kak Nida, nak tanya yang bila kita insert to slide tadi kan, as a slide tadi. Yang bila kita insert as a slide tadi, maksudnya semua tugasan murid ataupun apa-apa yang kita buat dengan budak tu tadi masuk dekat slide PowerPoint yang kita paparkan awal tadi lah, direct masuk ke situ. Ya. Maknanya sekarang ni jadi dah ada slide PowerPoint sebelum ni yang lama-lama kan pelajar kan. Ada kita boleh yang tu je. Jadi slide tu akan bertambah lah maksudnya daripada paparan awal kita buka kepada budak tu. Ya. Dia akan Okey. Jadi kita tengok terima kasih. Sama. Kita pergi yang seterusnya. Ini paparan PowerPoint kita. Yang biasa ni lah. Paparan ni sebab saya dah masuk paparan yang biasa. So kita tengok yang dah biasa kita guna slide kita yang kita dah ada dah sebelum ni, kita dah buat banyak kali dah dengan pelajar. Kita boleh guna slide tu kembali, cuma kita kena tambah ignore class point ni. Kena tambah feature aplikasi ignore class point ni. Dia akan masuk dalam PowerPoint tu sendiri. Cuba kita lihat pula yang seterusnya. Jadi caranya ialah dekat Google tu kita type saja classpoint.io. Macam saya bagi tahu awal-awal tadi, dia ada dua, satu classpoint.io, satu lagi classpoint.app, app. So app tu untuk pelajar, dia nak jawab soalan ke apa semua untuk pelajar. Yang ni adalah untuk cikgu. So kita type saja classpoint.io. Kemudian dia akan bawa tak nampak. Ya? Tak nampak sebab dia kecil kat bawah. Dia kecil kat bawah. Ni. Classpoint.io.
kenapa dia pergi ke bawah di sini tu? Nampak muka Kak Nida besar dengan Kak Linda. Oh, ni kena cikgu dekat Teams tu cikgu kena klik dekat apa ni slide presentation saya. Kena pilih apa dekat apa tu? Pinkan. Pergi dekat presentation Puan Hasnida, lepas tu pinkan dia. Okey. Macam ni dalam Teams ni, dia kena pergi dekat presentation saya tu. Okey. Dia baru nampak besar, okey. Okey, seterusnya cikgu pergi. Okey, bila sampai kat sini, bila cikgu type tu, okey, dia akan terus nampak dia paparkan ya URL classpoint.io. So ambil classpoint. Interactive classroom quiz in PowerPoint. Okey. Jadi masa tu klik sahaja. Okey, dah klik. Okey, cikgu klik saja kat sini. Okey, dia terus saja bawa kepada paparan di portal ClassPoint. So dekat sini cikgu boleh sahaja join kelas ni ataupun dia free download di sini. So cikgu klik sini dan saya nak ingatkan pada cikgu-cikgu okey bahawa ClassPoint ni dia compatible ya dengan Windows 7. 7, 8 dan 10 dan Office ke atas lah 2013 ke atas Office 365 pun boleh. Okey, yang tu untuk Windows dan maaf saya nyatakan di sini untuk iOS tak boleh lagi untuk iPad untuk MacBook tak boleh lagi. Okey, dia hanya untuk Windows sahaja dahulu. Okey, sabar dululah, mungkin dia akan tambah untuk pada masa depan. Tapi untuk pelajar tak ada masalah. Untuk pelajar dia buka saja dekat web browser ni, dia kalau dekat dia punya handphone iPhone dia buka je tapi dia kena guna Safari. Dia kena guna Safari, type saja ClassPoint app, kemudian dia boleh gunakan ya. Okey, jadi lepas itu okey, dah cikgu boleh download. Okey, bila download dia akan keluarlah paparan ni. Okey, jadi cikgu type lah nama cikgu, kemudian email cikgu. Email ni boleh pakai email apa saja. Email Gmail biasa ke, email MOE ke, cikgu boleh guna. Kemudian typekan nama sekolah, kemudian download now. Okey. Bila dah download, okey, dekat sini, okey, bila dia kata ni, okey cikgu tengok dekat bawah ni Okey, dekat bawah ni bila cikgu download, dia akan ada cursor dekat sini, cikgu just open ya. Paparan Puan tak nampak. Paparan tak nampak. Puan boleh tak ulang balik macam mana nak download tadi? Tak nampak screen tadi. Dia dah start daripada yang PowerPoint punya surface tu. Ya betul. Kami tak nampak. Okey. Laju saya cakap laju Okey, hanya dia delay kan. Bila delay tu dia ni dah mendahului. Screen tu kami tak nampak. Yang tadi yang PowerPoint. Kat sini ke? Paparan. Keluar lagi. Dia keluar video ni dah. Sekarang ni dia keluar gambar YouTube tu. YouTube. Dekat channel YouTube. Dekat channel YouTube. Dia keluar gambar YouTube? Ya. Pasal apa pula ada gambar YouTube? Ada keluar Skype. Rasanya bukan slide Nida tu. Kena hijack. Oh, ada orang rampas kuasa ni. Saya nak ada orang dia. Saya dah balik. Okey. Aduh, Start again daripada slide yang PowerPoint tadi. Allah, saya present lain, ada orang present rupanya patutlah pun. Kena off dulu, kena off. Betul, dia tekan kot. Dia tertekan lah tu kan. Saya cuba. Salah kelas. Nampak tak? Tak nampak, paparan hitam, tak nampak. Baru nampak. Baru nampak. Boleh. Baru nampak kan Nida.
Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay. Susah hati saya. Kadang saya syok sendiri dia bercakap. Tangan dengan gatal tekan macam-macam. Apa dia? Okey, so minta maaf Lana. Okey. Itulah kan. Orang-orang apa dah berumur ni present gini dah rupanya. Okey, tak apalah ni paparan point PowerPoint biasa. Okey, saya pergi slow lah, okey. Cikgu, cara untuk download ClassPoint di komputer. Okey, cikgu buka Google, browser Google. Kemudian cikgu type saja classpoint.io. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, boleh. Okey, lepas kita download classpoint.io, dia akan pergi kat paparan ni. Okey, dia akan ada nampak classpoint.interactive classroom quiz in PowerPoint. Okey. Okey, jadi dekat situ tu cikgu kliklah dekat situ dekat classpoint interaktif tu. Dia akan terus saja pergi kepada portal ClassPoint. Okey cikgu, dapat tak? Labu tu nak buat ya? Dapat. Dapat dah cikgu? Dapat. Okey ni dah. Okey, dah dapat Puan. Okey, dah dapat. Cikgu free download ni. Dekat dekat download ni pun boleh. Cikgu klik kat join a class ni pun boleh. Okey. Boleh. Dah lepas tu. Okey. Okey, klik dekat situ. Kemudian dia akan keluar satu window untuk cikgu type nama cikgu, email cikgu, kemudian organisation tu sekolah cikgu. Okey, email tu cikgu boleh guna email biasa, Gmail biasa ataupun email ID MOE. Okey, lepas tu cikgu klik download now dan dia sentiasa peringat pada kita Windows yang boleh masuk adalah Windows 7 ke atas lah dan Office sampai 365. Okey? Dapat ya gue ya? Ya puan, dapat. Okey, Dapat. Bila dah download, dia akan keluar dekat bawah tu macam biasalah kalau kita download apa-apa aplikasi pun. Okey? Lepas tu kita open. Okey? So bila dah open, Dulu dengar. apa? Tengok. Apa dia? Ada Puan teruskan, ada gangguan sedikit. Tak apa, teruskan. Saya okey. Dia dah clear. Okey. Saya susah hati kalau tak sampai tau. Okey. Okey, kemudian dia akan keluar paparan ni bila kita open tu dia akan keluar. So cikgu jangan lupa tick I accept no license terms and condition, kemudian install. Okey, install. Okey, bila dah install, okey, dah install dah senyap. Okey, kita masuklah ke dalam paparan PowerPoint tu. Tapi sebelum install tu cikgu kena tutup dululah apa-apa ClassPoint ni. Tapi bila dah install, dah siap dah, okey, cikgu buka paparan PowerPoint ni, cikgu tengok. Dia akan ada Inkno ClassPoint dalam PowerPoint cikgu. Dan kemudian sign in. Okey, bila cikgu klik button sign in, dia akan keluarlah window ini. Cikgu type balik email yang cikgu register tadi tu. Okey, dan kemudian type password ni cikgu sign up. Okey, sign up. Lepas tu nanti cikgu ni masukkanlah butir-butiran cikgu tu. Lepas tu nanti dia masuk dalam sign in ni. Okey, cikgu masukkanlah cikgu punya email dan juga password yang cikgu dah set up. Kemudian cikgu sign in. Okey, bila dah sign in, keluar paparan dia. Okey, Inkno ClassPoint ni dia ada customize ribbon dia di sini. Okey, dan jadi cikgu tengok dekat bahagian hujung sebelah kiri ni ada nama cikgu.
Contohnya macam yang saya punya ni ada nama Hasnida Maisa. Okey, ini sebab saya dah masukkan, saya dah guna akaun pro. Okey, akaun pro yang membolehkan saya menggunakan seberapa banyak slide soalan kelas point dalam PowerPoint saya, dan peserta saya 200 orang. Okey, 200 orang. Kalau cikgu tak melanggan lagi, okey, cikgu hanya boleh dapat, dia akan ada upgrade to pro. Tadi limitation dia ialah cikgu hanya boleh guna 5 slide. Pasal apa? Siapa nak bunuh siapa saya ni? Okey, kemudian 5 slide dan pesertanya hanya 25 orang sahaja yang boleh masuk. Okey. Okey. Yang inilah Ya. Nak tanya. 25 orang untuk satu slide. Untuk satu kelas. Kelas yang kita masuk ni, bila kita buat kelas, bila saya buat game tadi tu, okey. Kan bila saya buat game ni, okey, hanya 25 orang sahaja boleh masuk kalau account free. Oh. Faham tak? So kalau Puan, Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam. Kalau yang slide itu berapa slide ya? Kalau free punya? Berapa slide boleh view? 5 sahaja. Okey, terima kasih. 5 saja. Tapi kalau kata pelajar cikgu dalam kelas ni PDPR pun, pelajar pun main ruyuk je kan, dalam 10 orang tak apalah, tak payahlah beli yang pro tu. Kan, tapi sebab apa ni, tapi dia ada lah juga feature-feature dia yang ada dalam pro tak ada dalam account free. Nanti saya bagi tahu. Okey. Tidak. Tidak. Dia kalau yang free tu dia ada 5 tadi kan, pilihan kan, slide-slide tu. 5 bagi setiap jenis ke? Tak. Dia hanya 5 saja. Maksimum 5. Mana-mana lah 5 Mana-mana tu saja 5. Dia dah cakap dah dekat sini. Kalau free ni, dia 5 question per PowerPoint. Maknanya dalam satu PowerPoint tu hanya boleh guna 5 slide saja. Bukannya maksudnya 5 question tu, 5 tu katalah cikgu nak guna short answer je untuk 5 slide tu. Short answer je lah. Ataupun kalau cikgu nak guna 5 jenis soalan tu, bolehlah guna, tapi tertakat 5 slide sahaja. Dan kemudian pelajar yang boleh masuk 25 orang. Okey, tapi masih lagi lah ada leaderboard dan sebagainya. Tapi kalau yang pro, okey, yang ni untuk sebulan $8.90. Okey, sebulan ya. Dia semua yang ada dalam basic ni, tapi dia unlimited question per PowerPoint. Bubuk letaklah banyak mana pun soalan boleh. Dan kemudian 200 orang. Sekali masuk macam tadilah 200 orang boleh masuk. Dan apa yang special tentang account pro ni ialah feature dia boleh export ya, yang leaderboard tu yang kita tengok yang ada piala apa semua tu, dia boleh export as CSV lah dalam bentuk Excel, dan kita ada simpanan kita punya data macam dalam Quizizz. Seperti mana dalam Quizizz kita ada simpanan data, markah pelajar-pelajar kita, dia dah boleh export terus. Okey, dan kemudian ada premium support ni, maksudnya macam ada kumpulan sokongan lah yang akan bantu kita. Okey, dan kemudian adalah untuk sekolah. Sekolah ni adalah dia punya keistimewaan dia yang lain, tapi lagi lebih mahal lah. Cuma macam mana saya dapatkan account pro tu ialah pada kita kena aktif dalam grup dia, kena peka dengan tawaran-tawaran dia. Saya dapat masa promo Ma'an Hijrah hari tu hanya $14. So $14 bersamaan dengan RM61 setahun. Saya dapat untuk setahun. So dia agaknya sebab satu aplikasi Kelaspoint ni kalau untuk setahun, kalau dolar dia lebih kurang dalam RM400 Malaysia. So pada saya tak adalah
cikgu nak sampai macam tu kan. So takat guna yang free pun dah boleh. Okey. Dan ini adalah handle tools yang boleh yang terdapat dalam ClassPoint ni. Okey. Dia ada pen, highlighter, okey, dia ada laser pointer, okey, ada pemadam, so ada whiteboard, blackboard, dan soalan-soalan dia multiple choice, short answer, image upload, slide drawing dan word cloud. Ni adalah 5 jenis bentuk soalan yang boleh kita guna. Kemudian dia ada quick poll, maknanya kita boleh buat undian secara spontan. Okey, kemudian dia ada pick a name, maknanya kita tak payah nak pakai roda dekat dalam apa ni Google, tapi kalau kata tak nak bayar nak guna pun boleh. Tapi sebab saya nak maklumkan semuanya ada dalam ClassPoint tu, dalam PowerPoint kita. So kita tak payah nak buka browser lain dah. Okey, dan kemudian kita boleh simpan slide tu, pelajar pun boleh simpan slide ataupun pengajaran cikgu tu. Kemudian ada slide viewer, okey, dia ada leaderboard, pencapaian dia macam kita buat quiz tu sebagai competition lah, tengok siapa yang paling banyak tepat menjawab ya. Okey, kemudian ada Q&A, soalan dan juga share PDF. Kita boleh share kita punya PowerPoint tu, selepas ada semua latihan tu kita boleh share balik sebagai PDF dan kita boleh buat dalam bentuk AnyFlip, bagi balik pada pelajar. Pelajar boleh tengok hasil kerja mereka. Okey, jadi ni pengenalan Customize Ribbon seperti mana yang saya jelaskan tadi. So dia terpapar dalam satu baris macam ni melalui Inkno ClassPoint dalam PowerPoint itu. So dia adalah di sini. So pen ini kita boleh set dari sini, kita boleh tukar. So kalau yang free dia hanya beri 3 pen sahaja. So kalau yang pro dia akan dapat 5 pen. Kemudian dia ada whiteboard, create background pun kita boleh set up juga di sini. Okey, ada 5 soalan, interactive quiz, dan kemudian di sini pun ada slideshow option. Display toolbar, maknanya kita nak toolbar kita tu ada, kita boleh display, kita boleh tick ataupun display class code. So kita akan terpapar lah dekat sini class code tu untuk pelajar tengok. Kalau kita mula-mula kelas tadi kita tak nak, kita boleh je untick. Kemudian enable audience slide viewer, maknanya pelajar boleh, kita nak benarkan pelajar tengok kita punya slide. Kemudian dia ada review. Ni share share PDF. So kita tak payah sebenarnya nak pergi kepada file, kemudian save as, pergi bentuk PDF, tak payah. Kita klik saja dekat sini, share PDF, dia akan terus masukkan save sebagai PDF. Dan kemudian dia ada leaderboard untuk nak lihat, nak review prestasi pelajar. Kemudian delete all responses. So kalau katalah kita dah tak nak dah, kita dah share dah, save dah kita punya tu dalam bentuk PDF, kita nak guna balik slide tu, kita boleh je delete all responses tu, maknanya dah tak ada dah, tinggal slide kita sedia ada. Okey, dan kemudian sini help desk dia lah. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, jadi apa semua ni yang tertera lah, yang special yang ada dalam ClassPoint. Okey, cara membina quiz interaktif ClassPoint. Okey, cara nak bina, seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, ada 5 jenis soalan, ada 5 bentuk soalan. So cikgu boleh design bentuk-bentuk ni, jenis soalan ni ikut keperluan cikgu, ikut suka cikgu. Okey, cikgu hanya tambah slide, tambah slide dan kemudian klik soalan mana yang cikgu nak. Okey, dan kita tengok okey, maknanya dekat sini kita tambah saja slide. Okey, tambah saja slide baru dan kemudian cikgu boleh saja terus bina soalan daripada tu. Okey, cikgu nampak dekat sini. Ini saya tak buat slide ni, maknanya macam kita nak buat kerja tu. Okey, maksudnya mula-mula di sini tadi, okey, cikgu tambah saja slide baru. Okey, tambah saja slide baru. Okey, katalah cikgu nak buat soalan multiple choice, cikgu pergi saja dekat Inkno ClassPoint ni. Okey, tapi sebelum tu cikgu type lah dulu soalan. Okey, cikgu type lah dulu soalan. Soalan tu daripada slide
slide PowerPoint cikgu yang sedia ada pun tak apa. Memang dah sedia. Halo, saya nak tanya. Dengar tak? Ya, dengar. Saya punya dekat yang ignore kat atas tu tak keluar. Macam mana nak bagi dia timbul kat atas tu? Yang dekat atas ni cikgu dah. Tak ada. Dah install dah. Tak keluar. Cikgu dah sign in ke? Sign in. Nak sign in macam mana? Cikgu dah open dah tadi. Dia dah download. Lepas download? Download kena open. Kena pergi balik dekat cikgu punya download dekat Windows Explorer tu. Dekat Windows Explorer tu cikgu pergi download kena sign up lah. Ni cikgu kan bila dekat bawah ni kan cikgu download. Cikgu open dia ataupun show in folder. Dia akan bawa pergi kepada file cikgu ni. Yang cikgu mesti ada dekat file Windows Explorer cikgu ada download ni. Okey, dah download. Dah download. Okey, nanti bila dah cikgu dah download, dia mesti keluar bila dah download dah cikgu ni dah download dah cikgu dia mesti balik kepada sini. Dia maknanya dia dah open dah. Saya dah install. Lepas tu dia tak keluar dekat PowerPoint tu yang atas tu. Dia tak keluar? Ni lagi kalau saya buat sekali lagi takut dia kacau pula. Dia sepatutnya boleh, dia patutnya dah keluar dah cikgu. Takut Office dia tak support. Takut Office cikgu tak support je. Saya 2016 ni PowerPoint. 2016 patutnya boleh. Komputer cikgu? Barulah tu kan kalau 2016 kan? Baru. Sebab dia ni kalau dia dah ni memang dia dah install lah. Dia benda klik ni kita install dia. Saya tak berani nak buat, takut lagi dia ganggu. Yang ni pun sudah. Ya. Tak apa nanti cikgu PM tepi saya. Okey. Okey, nanti masuk dalam grup kita boleh selesaikan. Okey, saya teruskan dulu dengan present ni dulu. Okey. Okey, masih. Okey, sama. Okey, yang ini cikgu. Okey. Bila cikgu masuk saja slide ni, okey, cikgu dia dah boleh guna dah. Slide tu mungkin soalan cikgu dah sedia ada. Okey. Kita contohlah katalah saya buat soalan, saya insert sebenarnya cara ni terpulang pada kemahiran cikgu lah. Kemahiran cikgu nak buat slide PowerPoint tu sebenarnya ada orang boleh snipping tools kan. Ada orang boleh copy balik soalan. Okey. Kita tarik. Okey, soalan ni. Okey. Dan kemudian katalah ni soalan ni kita perkemaskan soalan kita. Okey, besarkan sikit untuk paparan pelajar. Okey, yang ni. Okey, dan kemudian kita tarik terus jawapan dia. Kita dah sedia dalam slide, mungkin cikgu dah buat dah soalan tu. Slide tu dah ada dah dekat cikgu. Tiga pilihan jawapan di sini. Okey, ni slide yang dah cikgu ada cikgu dah buat dah memang ni. Kemudian cikgu pergi dia dekat ignore class point ni. Okey, cikgu ambil dia, tekan je multiple choice. Okey, cikgu klik saja multiple choice, terus dia ada dekat bawah ni, button ni. Okey, cikgu letaklah kat mana yang cikgu suka. Okey, yang sesuai. Okey, kemudian dia akan terkeluar di tepi sebelah kanan ni ialah interactive quiz, tempat untuk kita set. Okey, macam yang pertama tadi tu, okey, saya ada 5 soalan tu, okey, saya tak set 4, saya masih dia secara ni dia default dia akan keluar 4 lah.
Okey, tapi kita boleh ubah dekat sini. Ya, so kata ni ada 3 pilihan jawapan. Cikgu klik saja 3. Okey, 3 pilihan jawapan dan sini kalau cikgu nak allow selecting multiple choice, maknanya boleh ada lebih daripada satu jawapan. Okey, tapi kita kata okey nak satu jawapan saja, cikgu tick saja dekat hash correct answer ni. Okey, katalah jawapan dia C. Okey, jawapan dia C. Dan kemudian yang ini kalau kata cikgu tak nak dia sebagai komputer, tak nak tahu prestasi pelajar, okeylah, tak payahlah nak tekan competition mode. Okey, tapi kalau lah cikgu nak tengok prestasi pelajar, dia ada leaderboard, siapa yang jawab dulu, apa jawapan dia, detail sebab dia akan kumpul sampai akhir pengajaran kita. So cikgu tick saja competition mode. So bila cikgu klik tick competition mode, dia akan terus bertukar kepada warna kuning ni, menunjukkan perbezaan dia. Tengok kalau kata kita tak antik, dia akan warna biru. Untuk kita dapat prestasi biasa saja jawapan pelajar. Tapi kalau kita tick, kita akan dapat leaderboard dia tu. Okey. Kemudian di sini juga ada play option. Okey, apa yang dimaksudkan dengan play option ni? So kita tengok apa yang dimaksudkan dengan play option. Okey, kat sini, okey, dia kata play option ni ialah okey, start question with slide. So apabila kita menavigasi ke slide ni, okey, dia soalan tu terus akan bermula secara automatik. Maksudnya bila kata kita dah present, so bila tiba saja dekat slide ni, kalaulah kata saya tick start question slide ni, so bila saya present saja dia terus automatik keluar. Tapi saya tak suka nak terus saja automatik keluar. Saya suka bila saya terangkan dulu, baca soalan tu kepada pelajar dan sebagainya, baru saya klik button multiple choice ni, terus pelajar boleh jawab. Cikgu tengok kat sini. So macam ni, bila kalau kata ni, saya boleh terangkan, okay, nyatakan nama ibu negara Malaysia, Kuching, Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur. So okey, bersedia semua. Okey, saya pun tick multiple choice. Okey, so dia barulah dia akan paparkan. Kalau cikgu kalau cikgu klik yang slide apa yang start, tu dia memang akan automatic start lah. Okey. Jadi inilah contoh, contoh. So bila kalau kata kita ni kita boleh tengok live status ni. Bila cikgu klik live status ni, cikgu boleh tengok, okey, oh pelajar-pelajar kita, okey, 21 orang dah jawab. Dia akan keluar nama di sini. Kemudian okey, yang pending ni ramai lagi yang tak masuk. Yang ni yang hantarlah. Yang dah hantar. Okey, jadi kalau kita klik kat sini balik, kita boleh tengok. Kita boleh tengok siapa yang menjawab soalan C ni. Okey, ramai pelajar yang jawab soalan C ni. Okey, ni yang jawab A ni siapa. Okey, jadi yang ini ni kita boleh paparkan kepada pelajar, ataupun kalau cikgu tak nak pelajar tahu, mungkin segan ke, malu ke, okey, kita tutup saja responses ni. So quiz tu tetap berjalan. Okey, jadi bila cikgu dah close submission, okey, dia akan terpapar dekat sini. Dia akan terpapar jawapan pelajar tu di sini, dan kalau kata cikgu nak tunjuk jawapan yang betul, show correct answer. Okey, show correct answer. So dekat sini dia akan keluar lah. Dan kemudian bila kata ada leaderboard, bila tengok leaderboard, kita boleh tahu, okey, pelajar Lela yang dapat jawab dulu, okey, yang kedua Kak Asida, Hanim. Okey, dan kemudian kita boleh, kalau kita nak show table di leaderboard tu, kita klik saja kat sini, dia akan automatic calculate lah skor tu. Okey, dia akan calculating skor. Okey, ambil masa sikit untuk calculate skor. Yang ini ada dalam account pro lah, account pro. So dia akan dah tahu, okey, ramai dah pelajar kita, dia akan keluar macam ni. So kita boleh export dia as CSV, boleh dapat dah prestasi pelajar kita.
Okey, jadi kalau kata yang ni bila kita nak nilai balik kadang kita tak sempat save lagi kan. So kita dah tengok buka ni, so kita insert result as slide. Okey, insert result as slide. So dia dah ada dah lah paparan tu pada apa? Pada paparan slide kita ni lah. Okey, jadi kemudian yang kedua ni minimize result window after question start. Okey, jadi yang ni kalau kata kita minimize maknanya selepas question tu dah mula dia akan kecilkan lah window tu. Okey, kemudian yang ketiga close submission after countdown, maknanya kita boleh set di sini. Kita boleh set pada slide soalan kita tu. Okey, contohnya yang ini kita boleh set dia katalah kita nak tetapkan mungkin 1 minit. Okey, mungkin 5 minit. So maknanya dalam jangka masa 1 minit 2 minit tu 15 saat ke pelajar dah tak boleh jawab, dia akan automatic close submission. Okey, itu terpulang pada cikgu lah. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, faham. Okay, Baru kita faham. Hands on. Okey, Okey, jadi maknanya cikgu tengok dia dah terpapar dah dalam slide ni, dia dah terpapar dah jawapan pelajar tadi ya. Itulah yang dimaksudkan dengan dalam bahagian customize quiz tadi tu. Okey, kita bagi contoh yang ni. Cuba tengok cikgu tengok perbezaan dia. Dia saya bagi soalan ni. Okey. Dia ada soalan ni dia multiple choice. Okey, ni contoh soalan multiple choice. Kalau dia tak akan ada leaderboard, tapi kalau kita set as a competition, okey, dia akan ada leaderboard. Okey. Tu kata kalau saya tekan multiple choice ni, so dia akan keluarlah soalan tu pada paparan cikgu. Okey, saya tutup respon tadi. Okey, quiz ni masih berjalan. Dekat sini kat tepi bahagian sebelah kiri ni dia ada bilangan pelajar yang sedang menjawab, yang masuk menjawab ada 32 orang. So dekat sini dia ada counter, dia ada timer dekat sini. Okey, so kalau kata cikgu nak tengok siapa yang menjawab tu, okey, cikgu boleh tengok apa live status. So dah ada dah. Okey, pelajar-pelajar yang dah cuba menjawab. Okey, itu cara dia. So kalau kata nak tengok responses, boleh tengok berapa orang yang jawab soalan-soalan tu. Okey, jadi bila kalau kata cikgu tutup, okey, dia dah keluar dah, kita keluar tick short correct answer, dia akan terpapar dan kita boleh tahulah siapa yang menjawab ni. Okey, ni yang kenal saya ni tahulah ni jawapan dia. Ke ada ramai yang menjawab betul ni, yang menjawab soal jawapan B ni. Nida, okey maknanya yang betul jawapan B. So saya pun akan insert result as slide sebagai bukti prestasi pelajar saya. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, ni adalah contoh soalan yang saya buat berkaitan dengan audio. Okey, bila berkaitan dengan audio saya kena buka headphone saya. Tapi Cikgu Ruth Class Point Trainer ada bagi cara guna voice meter. Tapi saya cuba dah berapa kali dia tak jadi, so saya lebih suka dengan cara lama lah. Cabut bila nak guna sahaja muzik, unsur muzik lain ke, video lain ke, saya akan cabut saya punya headphone supaya pelajar boleh dengar. So ini adalah soalan dia berkenaan dengan apa ni, saya boleh tutup bar kat bawah ni. Saya boleh tutup guna dia ada hide toolbar ni. So bila saya tutup dia tak nampak. So pelajar boleh nampak paparan tu jelas. Okey, kalau kata saya buka, okey, dia akan nampak toolbar kat bawah ni. Cikgu boleh tengok kat sini adalah pointer, tempat kita nak menghala ke mana, kita nak play ke dan sebagainya. Dekat hujung ni adalah pointer, laser pointer kita nak guna dalam slide, nampak kat pelajar. So kat sini adalah pen. So pen ni setakat ni dia tak bagi lagi kita laraskan ketebalan ataupun kenipisan pen tu. So kita boleh guna setakat mana yang mampulah. Okey, kalau kata kita nak guna kata pen ni, okey, kita
nak catatkan dekat sini, boleh je lah nak annotate kat situ. Kemudian kita ada juga pemadam. Pen ni kita warna-warna ni kita boleh decide masa kita nak bina soalan tu. Dekat customize ribbon tu kita boleh decide. Kemudian kita ada pemadam. Bila kita klik pemadam tu kita dah boleh padam apa yang kita tulis. Okey, dan kemudian whiteboard. Whiteboard ni nanti saya akan jelaskan macam mana kita nak gunakan whiteboard. Selalunya cikgu matematik lah. Cikgu matematik ataupun subjek pengiraan akan gunakan whiteboard. Dan kemudian dia ada poll. Okey, bila kalau kata cikgu tekan poll, okey, mungkin cikgu boleh bagi soalan secara spontan. Dia ada 3 jenis. Okey, sama ada betul salah ataupun betul salah ataupun tak pasti, ataupun cikgu nak letakkan tahap kepuasan. Okey, tahap tetapkan kepuasan awak dalam pengajaran pada hari ini ataupun setuju atau tidak pingat emas Ziad dia ditarik balik ke apa, cikgu boleh gunakan. Dia akan bagi 5 tahap, 1, 2, 3 macam kita selalu jawab soal selidik tu lah. Okey, yang tu tentang poll. Kemudian kita ada pick a name. So kalau pick a name ni dia akan keluar paparan macam ni. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Tengok siapa yang akan join tu nanti. Saya tak start lagi Saya tak start lagi sebab tu tak ada nama di sini. Okey. Jadi dia akan keluar paparan di sini dan kita boleh pilih nanti saya akan tunjuk. Dan kemudian yang ni leaderboard. Okey, yang ni leaderboard pun sebab yang setakat ni lah, game yang setakat ini berapa orang yang prestasi pelajar-pelajar kita. Okey. Jadi okey, saya mula Okey, nanti dulu saya akan dengarkan dulu. Okey, dengar audio dengan teliti, kemudian kena pasti ungkapan yang disebutkan. Kereta kuda berdaki lembut, singgah mari di tepi kuala. Tuan sutera saya berlacur, manakan boleh berganding sama. Okey, jadi saya dah buka. Okey, saya dah buka dah quiz tu. Okey, jadi maknanya boleh tengoklah dekat sini. Okey, saya dah buka quiz tu, so pelajar pun menjawab. So bila kalau kata saya dah close okey, saya dah close submission, so saya boleh tengoklah siapa yang jawab C ni. Okey, ni pelajar saya dan kemudian saya tunjuk. Okey, apa show correct answer? Okey, tadi soalan dia kata nak apa? Okey, jawapannya ialah berlacu. So bila dah tahu dah pelajar ni boleh tahulah leaderboard siapa yang jawab paling cepat, betul? Okey, Cikgu Asidah, tahniah. So kita insert slide. Okey, kita insert slide. Prestasi pelajar kita. Okey, dia dah masuk dah lah. Okey, dan kemudian saya boleh view respon ni balik. Okey, saya view respon ni balik sebab saya nak ambil keputusan sebagai bukti pelajar kita menjawab bagaimana. So kita insert result as slide, dia tak ada masalah. Kita boleh saja. Okey. Okey, kemudian yang ni leaderboard yang tadi. Okey, jadi leaderboard ni dia ada terdapat dekat sebelah ni yang saya tunjukkan tadi. So dia akan tunjuklah prestasi pelajar-pelajar kita. Katalah sepanjang pengajaran kita pada hari itu ada 10 soalan. So 10 soalan tu dia akan kumpulkan, dia akan tengok okey prestasi pelajar kita ni jawab macam mana. Kalau ada yang kosong ni mungkin pelajar kita ada yang tak boleh jawab sebab mungkin masalah line dan sebagainya. Okey, ini adalah quiz yang saya buat dengan pelajar-pelajar saya lah. So benda ni kita boleh simpan sebagai evidence dan kalau kita masukkan dalam slide dia dah boleh jadi satu one stop center
soalan, latihan, aktiviti PDPR kita, jawapan pelajar dan juga keputusan keseluruhannya dah kita boleh dapat daripada sini. Okey. Kemudian seterusnya yang ni yang dia akan keluar lah, saya bagi contoh ni. Okey, yang short answer. So kalau kata nak buat short answer ni, okey, seperti yang mana yang saya bagi tahu pada cikgu, sebelum ni kita hanya short answer ni kita hanya ambil saja dekat sini. Dekat bar ni kita add saja short answer tu. Saya bagi contoh lah macam yang saya tunjukkan tadi. Okey, saya bagi contoh. Saya buat dengan pelajar saya. Okey, ini adalah kemahiran lah. Kemahiran mendengar, kemahiran mendengar pelajar. Okey, kita bagi dulu arahan, dengar audio dengan teliti, kemudian tulis perkataan, rangkai kata, istilah atau ungkapan yang disebutkan. Cikgu boleh kreatif lah, cikgu boleh guna apa sahaja cara. Cikgu nak guna video ke, cikgu nak guna audio ke, ataupun ada rakaman perbualan ke, untuk melihat kemahiran pelajar cikgu mendengar. So macam ni saya bagi simple saja. Okey, saya pendengarkan. Ikat perut. Okey, apa yang cikgu dengar? Ikat perut. Okey, jadi boleh jawab. Okey, jadi pelajar dia dah boleh jawab dekat sini. Dia dah boleh jawab soalan tu. Nampak dia dah boleh jawab dah. Okey, dia benda yang simple je. Dia boleh juga tulis panjang setakat mana yang ada, dan pelajar kita boleh set berapa banyak kita nak pelajar tu jawab. So bila kalau kata kita close submission, okey, kita simpan ataupun kita save for review. Okey, dia akan simpan. Okey, katalah saya pergi kepada bentuk soalan ni tadi. Bila kata short answer ni, okey, cikgu boleh saja kat sini arahan sama ada nak hide the participant name ataupun tak. Kalau cikgu rasa nak hide, tak nak bagi pelajar-pelajar tahu siapa yang rakan dihantar dan sebagainya, boleh saja tick. Dan kemudian yang ni play option ni macam biasalah. Macam biasa cikgu boleh set seperti mana yang multiple choice tadi. Okey. Yang ini yang tentang yang seterusnya. Okey, so jadi bila kalau kata cikgu dah selesai quiz tu, cikgu boleh dapatlah dia punya respon pelajar tu dalam bentuk macam ni. Okey. Okey, sekejap. Ikat. Okey, so dia boleh dapat respon pelajar macam ni. Untuk short answer dia akan ada macam tu, bolehlah. Okey, semak tunjukkan pada pelajar. Okey, betul ikat perut. Okey, ni masalah pendengaran. Okey, kita tak boleh nak expect yang sempurna lah daripada pelajar. Okay, sebab masalah line ke apa, dia pun dengar. Tapi orang kata kita boleh kesan lah uji pendengaran pelajar-pelajar kita tu macam mana. Okay, cukup perut, sikap terut lah, ada yang cukup perut. Ni maksudnya pelajar-pelajar kita lah, pendengaran dia macam mana. Okay, jadi itu tentang short answer. Kemudian slide drawing. Okey, slide drawing ni adalah macam mana kita nak pelajar-pelajar kita tu dia gunakan pen annotate. Dia boleh gunakan di phone sahaja. Okey, untuk menulis. So macam ni saya bagi contoh latihan yang mudah lah untuk slide drawing. Saya paparkan gambar dan juga jawapan. So pelajar dia boleh terus saja sesuai padankan. So saya start, saya mula. Okey, cikgu-cikgu boleh saja hantar. Saya benarkan tengok responses tu. Okey. Saya close submission. Okey, close submission. So benda jawapan ni simpan, so kita boleh saja insert. So tapi saya save for review dulu. Okey, saya save for review supaya saya dapat nanti semak kemudian. So bila save ni dia akan cikgu akan tengok mula tadi warna biru, bila dah kita save as a review kita nampak dia warna hijau. So maknanya simpan.
Ada soalan setakat ni cikgu? So nampak, kita dah nampak pelajar dan kita boleh semak lah masa ni dan boleh berikan markah apa hasil kerja pelajar kita, sebab dia akan terus dalam hasil kerja tu dia akan tercatat nama pelajar tu. Setiap satu pelajar tu bila kita save akan ada tersimpan evidence dia. Okey, seterusnya ni image upload. So image upload ni macam biasalah macam kita buat tadi. Sama je cara dia. Okey, cara yang sama. Okey, image upload, cikgu just masukkanlah gunakan dekat sini, masukkan sajalah image upload ni. Okey, sebab sini dah ada tau. Dah soalan. So kalau kata saya nak masukkan, saya kena delete. Saya kena delete dekat soalan ni. So kalau kata image upload ni, saya ambil yang paparan slide baru. So saya hanya klik dekat sini, dia dah ada image upload. So boleh saja kita bagi soalan di sini dan kemudian kita setkan di sini. Sama sahaja seperti yang soalan-soalan yang lain, ya. Okey, dan kemudian yang seterusnya pada word cloud. Okey, word cloud. Okey, kalau word cloud ni, katalah saya nak ambil word cloud, saya hanya klik dekat interactive quiz ni, dekat bar ni, dia akan keluar macam ni. So, kata apa pendapat cikgu-cikgu tentang sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi kalau kata ni, saya boleh set lah. Okey, word cloud ni kita boleh, kalau cikgu nak pelajar cikgu hanya jawab sekali saja boleh bagi pendapat. So, cikgu limit lah, tekan tick di sini, limit number of submission to 1. Ataupun cikgu nak tetapkan 5 ke, 2 sahaja ke, 3 sahaja ke, atau 5. Ataupun saya nak bebaskan pelajar, bagi je lah idea. Bagi je lah idea apa-apa pun. Ni saya just untick supaya pelajar ni dia boleh untuk masukkan berapa banyak pilihan yang dia nak. Okey, dan kemudian ni play option ni, okey lah, cikgu tick lah macam biasa, cikgu nak terus automatic start ke dan sebagainya. Okey, jadi kita mulakan. Jadi saya akan display. Bila tekan display, okey, dia akan tekan word cloud ni. So sekejap. Okey. Word cloud, okey, cikgu kena sedia maklum bahawa kalau yang paling besar itu adalah yang paling ramai menjawab. Tak kira kalau kata 50 orang ke pelajar cikgu, kalau yang dah ambil account pro tu 200 ke. So kalau yang paling besar tu adalah yang paling ramai menjawab, dan kita boleh dapat tahu seorang-seorang ni siapa yang menjawab. Macam saya, kalau kata saya klik sangat bermanfaat ni ada 6, okey, saya boleh tahu siapa yang menjawab sangat bermanfaat ni, dan kita boleh tahu respons siapa. Okey, sangat menarik dan bermanfaat. Okey, siapa? Okey, Cikgu Miza. Ya, okey. Okey, kalau kata perlukan slot lain, perlukan slot lain apa? Maksudnya tak okey ke cikgu? Cikgu Siti Hawa boleh respon kalau perlukan slot lain. Mungkin penyampaian saya tak berapa nak memaham, tak berapa faham, mungkin boleh, sebab kelas point ni akan ada saja rakan-rakan guru yang buat. Ya, saya trainer-trainer yang akan buat. Ya, insya-Allah nanti akan dapat membantu cikgu lebih faham.
Sebab kadang-kadang dalam satu aplikasi ni kalau sekali dia dengar, dia tak mungkin kita takkan dapat. Sebab tu kadang-kadang saya nak belajar ni, kadang-kadang saya pergi 5 kali. Contohnya macam Filmora, mana ada cikgu yang buat, saya akan pergi 5 kali pun. Kadang orang tanya, kenapa datang lagi, kan dah belajar dah hari tu. Saya kata tak, setiap cikgu tu dia ada kelebihan dia sendiri. So setiap daripada cikgu tu mesti ada ilmu baru yang dia beri. So saya tak letih orang kata tak jemu-jemu lah untuk belajar. Okey, jadi ada 71 orang. Okey, terima kasih cikgu yang menjawab. So saya akan close submission. Okey, jadi saya akan simpan. Puan nak tanya, yang tadi kan ada muzik kan? Muzik tu kita boleh perlahankan ke, atau kita boleh buat apa-apa ke, tukar muzik ke, boleh ke Puan? Okey, bila kalau kata tentang muzik tu, bila kata tentang muzik, cikgu boleh tahu sebenarnya. Okey, saya akan mulakan balik Okey, katalah kita akan mulakan balik. Contohnya katalah saya restart Saya restart balik Okey. Dekat muzik ni cikgu boleh. Kalau cikgu tak nak, cikgu boleh tick saja tak nak dengar muzik. Okey, tapi kalau cikgu kalau cikgu off lah sebab saya nak bercakap kan. Okey, ada cikgu tak dapat follow laju. Sebab cikgu Kalidas ya. Terima kasih Puan. Okay. Minta maaf sebab kadang saya nak kena kejar masa. Okey, masa kalau boleh insya-Allah lah akan ada perkongsian lain. Okey, yang ni saya tutuplah itu. Boleh menjawab ke soalan cikgu? Ya Puan, terima kasih Puan. Okey, sama. Okey. Okey, jadi itu bila kita dah save ni, okey, dah ada dah semua respon pada cikgu tentang perkongsian yang saya yang saya ni habis lagi. Belum habis lagi. Tak no. Okey, jadi bila dah selesai semua hasil-hasil tugasan cikgu tu, pelajar kita tu, kita boleh share dekat sini, dekat button dekat kat atas tu ada share PDF. Tak nampak slide. Sorry, tak nampak skrin. Tak nampak slide. Pasal apa pula dah? Ada yang tertekan lagi tu. Ada yang nampak. Ada yang present ya. Ada yang present lagi. Aduh, yang present lagi. Okey, setakat mana cikgu tang mana tadi tu? Betul dah yang keluar gambar. Yang PDF tu Puan. Tang mana? Ada ni? Pak Puan. Sekarang boleh tengok. Ya, boleh. Boleh Okey. Segala bentuk slide tu tadi, okey, kita dah kumpul dah hasil pelajar tu, kita tekan saja dekat button share ni. So bila kalau kita tekan button share tu, dia akan terus simpan dalam bentuk PDF dan boleh cikgu akan klik terus dekat sini. Dekat bawah ni dia ada link dia dan kemudian cikgu boleh download terus. Okey, download terus hasil cikgu. Dia akan keluar bar macam ni bila kita tekan share PDF tu. Okey, dan kemudian bila cikgu dah tekan di PDF tu, cikgu boleh saja file PDF tu cikgu masukkan ke dalam AnyFlip. So bila masukkan dalam AnyFlip, okey, katalah kita pergi kepada AnyFlip ni. Okey, kita pergi pada AnyFlip ni paparan AnyFlip. So cikgu je sign in lah. Sign in, gunalah akaun cikgu. Okey, macam saya biasalah guna akaun Google je, ID MOE saya je. Okey. Okey, dia akan dah masuk dah ke dalam kita punya account. Kemudian cikgu add dia new book ni. Cikgu letaklah tajuk cikgu, apa semua pengajaran cikgu. Contohnya macam saya dah pengajaran saya hari tu saya dah buat, saya dah simpan dalam bentuk PDF dan saya dah buat dalam AnyFlip. So
Yang ini nanti saya akan link dia, saya akan bagi dia pada pelajar-pelajar saya. So pelajar-pelajar saya dia akan terus boleh tengok je hasil pembelajaran yang saya pada hari tu. Dan apa tak nak bergerak pula line ni. Okey. Dia akan keluarlah segala bentuk nota yang saya bincangkan dengan pelajar. Ya, dia dah jadi macam satu booklet pula pada pelajar, ya. Tentang rumusan cerita-cerita, kemudian latihan yang mereka buat, semua dah dapat dekat sini, ya. Okey. Okey, yang itulah berkaitan dengan AnyFlip. Okey, dan kemudian cikgu jangan lupa ya, bila kalau kita dah selesai pengajaran kita, kalau kita tak nak guna PowerPoint kita untuk benda lain, kita tak payahlah nak sign out. Tapi kalau kata kita nak guna, contohnya macam kita nak gunakan PowerPoint kita ni untuk nak record video, kita kena sign out. Sebab kalau kita tak sign out, kita tak boleh paparan untuk record video, nak buat presentation apa kita tu tak boleh. Ya, sebab ada orang dia rakam dia buat video PDPR dia guna PowerPoint saja. So cikgu kena sign out terlebih dahulu. Dan kemudian bila cikgu nak guna tentang class point ni, cikgu sign in je balik. Tak ada masalah. So tapi jangan lupalah nama ID cikgu dengan password. Okey. Dan kemudian perkongsian saya terusnya saya nak share dengan cikgu bagaimana kalau kita nak guna class point ni dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Saya bagi contoh kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Contohnya kita letakkanlah kita punya organisasi kandungan kita, standard kandungan kita, nak mengenal dan mengenal menyebut perkataan pelajar tu, standard prestasi kita. Okey. Kemudian kita daripada buku teks cikgu boleh guna apa sahaja bahan tapi dalam buku teks ni pun dah ada bahan kata ni kemahiran mendengar, contoh muka surat 32 ni di bawah tajuk pemacu mutu sukan negara ni dia ada QR code. Okey, cikgu boleh imbas QR code ni, dia ada video. So dia ada arahan di sini, dengar dan tonton bahan, kemudian analisis maklumat yang terdapat dalam bahan. So dia ada video dalam tu. Okey, cikgu tengok okey, nyatakan mungkin kita nak tinjau pendapat pengetahuan sedia ada pelajar kita, nyatakan jenis-jenis peribahasa yang anda tahu. Okey, mungkin kita boleh buat. Okey, pelajar kita pun jawab cikgu boleh jawablah kalau nak cuba apa peribahasa, jenis-jenis peribahasa yang cikgu tahu. Okey, mungkin ada ada yang bagi kaki bangku. Okey, jenis peribahasa ni dia ada banyak cikgu. Okey, yang ini adalah contoh. Okey, yang cikgu bagi ni adalah simpulan bahasa. Okey, jenis-jenis peribahasa ialah perumpamaan, simpulan bahasa, kata-kata hikmat okey, ni so banyaklah. Okey, jadi kita boleh dapatlah respon awal pelajar, pengetahuan pelajar kita tentang apa peribahasa. So kita boleh tutup dan kemudian kita save for review. Okey, dan kemudian kita boleh ni adalah video yang saya scan tadi tu. Okey, yang saya ambil download tadi tu. Okey, cuba cikgu dengar, tonton. Sejarah Sukan Si. Sejarah Sukan Asia Tenggara, Sukan Si bermula dengan Sukan Semenanjung Asia Tenggara, Sukan Si. Buah fikiran penganjuran sukan ini tercetus semasa kejohanan Sukan Asia ketiga di Tokyo, Jepun pada 22 Mei 1958. Sukan SIP yang pertama diadakan di Bangkok, Thailand pada 12 hingga 17 Disember 1959. Semasa ini disertai 527 atlet dan pegawai rasmi. Negara yang terlibat ialah Thailand, Burma, Malaya, Singapura, Vietnam Selatan dan Laos. Sukan SIP kemudiannya bertukar nama menjadi Sukan Si apabila Indonesia dan Filipina menyertai sukan ini pada tahun 1977. Selepas itu negara yang menyertai Sukan Si bertambah dengan penyertaan Brunei dan Timor Leste. Sukan Si menjadi batu loncatan kepada para atlet untuk lebih cemerlang pada peringkat antarabangsa. Rabuan Pitt, pemenang pingat emas Sukan Si 1979, muncul pemenang pingat emas dalam Sukan Asia 1982. Atlet yang turut menyerlah ialah perenang negara Alex Lim Keng Liat.
Beliau ialah pemenang pingat emas dalam Sukan Asia 1998. Tuan rumah Sukan C dibuat secara bergilir-gilir. Setakat ini Thailand sudah 7 kali menjadi tuan rumah, diikuti oleh negara kita banyak 6 kali. Kesimpulannya, Sukan C berjaya melahirkan atlet yang cemerlang di persada antarabangsa yang dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sukan C juga mengukuhkan perpaduan dalam kalangan negara anggota ASEAN. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sejarah Sukan C. Kita dah pendengarkan kepada pelajar. So kita berikan soalan ya. Kita nak uji balik apa yang mereka dengar tu, mereka nonton video tu, pengetahuan mereka. Mereka dengar dengan betul atau tidak. So kita boleh bagi soalan bilakah dan di mana Sukan SIP yang pertama diadakan. So kita bagi pilihan jawapan di sini. So kita mulakan kuis. Kita mulakan kuis. So kita boleh lihat ya respon pelajar kita di sini. Okey. Okey, kita lihat ya respon pelajar kita. So saya close submission. Okey, jadi kita tengok show correct answer. Okey, 48 orang. Okey, ramai ya yang dengar ni. Okey, so kalau kita tengok leaderboard, so Hanim okey dapat point dia. Okey, jadi kita boleh insert slide. Okey, simpan sebagai bukti. Okey, dan kemudian kalau kata kita pergi balik tu, kita boleh tengok view response balik, dan kemudian daripada prestasi pelajar kita tadi, kita boleh insert sebagai slide. Okey, dan dia tetap akan tersimpan dalam kita punya slide. So, kita lihat pula yang kedua, nyatakan peribahasa yang anda dapat daripada video di atas. So, dia ada, kalau cikgu dengar tadi, apakah peribahasa yang ada. So, cikgu cuba teka. Okey. Cuba jawab. Okey, alhamdulillah. Semua pelajar saya fokus ya. Dengar. So saya boleh close submission lah. Okey, jadi bila ni tengok jawapan yang betul. Okey, jawapan bulat air kerana pembentung, bulat kerana manusia kerana muafakat. So kat leaderboard ni pun kita tengok siapa yang paling cepat jawab. Hanim juga. So kita boleh insert sebagai slide. Okey, dan juga kalau kata kita nak tengok table tu, kita boleh buatlah di hujung macam mana yang saya ajarkan tadi. Ya, cikgu boleh tengok. So kat sini lepas tu kita boleh uji kemahiran membaca pelajar. So dia ada artikel ni, kita bolehlah minta seorang pelajar kita. So kat sinilah kita boleh ambil. Okey, so pick a name. Okey, tak ada lagi pelajar yang join. So dia tak berapa nak masuk lah ya. Okey, jadi boleh kita minta lah, dia tak berapa nak jalan yang ni hari ni. Pick a name ni. So dia akan keluar nama pelajar, so kita boleh ambil dia siapa-siapa untuk menguji kemahiran membaca dia. Dan kemudian kita nak uji dia, nyatakan salah satu peribahasa yang anda dapat kesan daripada petikan ni. So pelajar baca, so mungkin dia dapat kesan beberapa peribahasa, so dia boleh nyatakan satu je lah. Okay, so dekat sini selalunya kalau pick name tu dia akan keluar paparan kotak-kotak yang berwarna, so kita tekan je. Sebab ni kadang-kadang pun dia ada feature dia yang menyebabkan tak berfungsi. Macam semalam saya nak buat multiple question, dia tak keluar. Kemudian saya biar dulu, mungkin sebab masalah lain sikit. Okey, jadi bila cikgu-cikgu dah jawab, okey, ada yang kata duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ni short answer so ada pelbagai ada pelbagai jawapan ya, ikut merujuk kepada petikan ni. So okey, ramai harimau mati. Okey cikgu, harimau mari meninggalkan